Charles Mohan live dari sana. Silakan Charles. Ya, Jasmine, semua 25 pusat pengundian yang disediakan dalam pilihan raya kecil P44 Permatang Pao ditutup tepat pada pukul 5 petang tadi. Dan selepas kempen 10 hari, pengundi-pengundi di sini berpeluang untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan mula mengundi sejak pukul 8 pagi tadi. Pengundi di Permatang Pao sudah mula berada di pusat mengundi sejak pukul 7.45 pagi untuk membuang undi masing-masing. Ini termasuklah calon Barisan Nasional Datuk Arif Shah Umar Shah yang tiba di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya pukul 7.50 pagi tadi. Beliau membuang undi tepat pukul 8 minit pagi tadi dan menjadi pengundi pertama di pusat terbabit. Saya merasa amat yakin iaitu hari ini insyaAllah dengan izin Allah SWT, Allah akan menggerakkan undi untuk mengundi Barisan Nasional yang membolehkan Barisan Nasional boleh memperoleh kemenangan dalam perkara kecil. Sementara itu, calon PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim pula tiba di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Seri Penanti selepas pukul 9 pagi tadi dan membuang undi 9.48 minit. Well, God willing, I'm confident of winning. I don't know, but the vote is too early to say. Okay? Well, in any elections, the important thing is to win. Calon Hakim Anasir Ahmad pula tidak membuang undi berikutan beliau bukan pengundi berdaftar di sini. Pusat mengundi dibuka dari pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Keputusan pilihan raya kecil ini dijangka akan diumumkan selepas pukul 9 malam nanti. Ratusan pengundi yang keluar mengundi juga dijangka mencecah 80% memandangkan hari ini diumumkan sebagai cuti umum. P44 Permatang Pao menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon PN, PKR dan Hakim. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak turut meluangkan masa melawat beberapa lokasi di tempat pengundian. Kira-kira jam 8.45 pagi tadi, beliau menemui petugas Barisan Nasional di hadapan Sekolah Menengah Penanti. Datuk Seri Najib kemudiannya melawat tempat pengundian di Sekolah Kebangsaan Permatang Pasir dan Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 2. Dan sejurus selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim meninggalkan pusat mengundi iaitu di Sekolah Kebangsaan Seri Penanti, kekecohan dilaporkan berlaku. Penyokong parti berkenaan dipercayai cuba menghalang pengundi dari menunaikan tanggungjawab mereka. Polis yang mengawal di kawasan itu turut cuba mengawal perbuatan penyokong terbabit. Namun keadaan ini tidak terkawal sehingga anggota polis diserang penyokong. Dalam kekecohan itu, seorang penyokong ditahan. Dan bukan setakat kekecohan, beberapa bas didakwa syarat dengan pengundi hantu ditahan oleh penyokong-penyokong parti dan bas terbabit dibawa ke Balai Polis Seberang Jaya. Ini adalah satu daripada bas yang ditahan oleh penyokong PKR dan mendakwa syarat dengan pengundi hantu. Bas ini ditahan kira-kira pukul 3.30 tengah hari tadi, sejurus selepas keluar dari Plaza Tol Lebuh Raya Batuan Kuling. Bas dari Melaka itu didakwa menurun dan mengambil penumpang dari pusat mengundi di Permatang Pao. Bas ini penuh dengan mereka. Bila saya tanya dengan driver, orang-orang ini diangkut selepas mereka keluar daripada tempat mengundi. Atas desakan penyokong parti yang berkumpul di situ, bas ini kemudian dibawa ke Balai Polis Seberang Jaya. Kekecohan bukan saja tamat di Lebuh Raya, malah berterusan di Balai Polis Seberang Jaya sehingga wujud situasi tegang antara penyokong dan polis. Dan bersama saya sekarang ialah Setiausaha SPR Datuk Kamarul Zaman. Ya Datuk, kita dapat lihat tadi Datuk dah umumkan peratusan pengundi yang keluar mengundi ialah 65.25%. Adakah peratusan itu adalah peratusan yang sah ataupun kita kena tunggu untuk peratusan yang keluar mengundi sebanyak 65.25% itu merupakan peratusan tidak resmi sebab peratusan resmi cuma akan diperolehi apabila semua 110 ketua tempat mengundi dan juga yang menyerahkan borang 14 dan penolong pegawai pengurus kemudian pos menyerahkan borang 15 baru kita dapatkan di actual figure. Jadi Datuk, kalau kita dapat lihat isu pengundi hantu ni tak henti-henti sejak pukul 8 pagi tadi. Mungkin Datuk boleh komen sikit. Isu undi hantu ini memang lazimnya dimainkan oleh pihak-pihak tertentu di dalam mana-mana pilihan raya pun. Ini sudah satu perkara lali bagi SPR.
Okay. Namun begitu, izinkan saya jelaskan kedudukan undi hantu dalam proses kedudukan undang-undang pilihan raya. Untuk menjadi seseorang pengundi, seorang warga negara Malaysia berumur 21 tahun mestilah mendaftar sebagai pemilih di bawah peraturan 5 peraturan pilihan raya open bracket pendaftaran pemilih close bracket 2002. Apabila SPR di bawah peraturan 9 pendaftaran pemilih mengisytiharkan daftar pemilih yang hendak digunakan pakai dalam pilihan raya, dan jika didapati bahawa nama seseorang itu ada tersenarai dalam daftar pemilih yang hendak digunakan pakai, maka orang itu adalah pemilih yang sah yang boleh mengundi dalam pilihan raya. Tapi Dato' kalau kita bukan di bawah peraturan 14 peraturan pilihan raya open bracket perjalanan pilihan raya 1991. Apa yang berlaku ialah mungkin pada suatu kita dahulu dia mendaftar di Perkhidmatan PAUD, tetapi oleh kerana ada peluang-peluang perniagaan, peluang-peluang ekonomi, mereka telah berpindah keluar daripada Perkhidmatan PAUD untuk pergi berhijrah ke Selangor, ke Johor ataupun ke Terengganu. Oleh kerana seseorang itu tidak membuat pertukaran alamat pusat mengundi daripada Perkhidmatan PAUD keluar ke tempat perkediaman yang terkini masing-masing, jadi pada pilihan raya mereka terpaksa balik ke Perkhidmatan PAUD untuk mengundi. Jadi mereka bukannya pengundi hantu, tapi mereka adalah pengundi berdaftar yang sah dari segi undang-undang. Jadi Dato', keputusan dijangka akan diumumkan pukul berapa, Dato'? Kami jangka sebab pada masa ini peti undi yang pertama sudah sampai pada 6.40 tadi, dan ada banyak KTM sudah berada dalam pusat penjualan resmi undi. Kami jangka bahawa putusan dapat dimaklumkan di antara jam 9.30 hingga jam 10.30 malam nanti. Baiklah Dato', terima kasih. Itu tadi Setiausaha SPR Dato' Kamarul Zaman, dan seperti yang dikatakan beliau, keputusan dijangka akan diumumkan di antara pukul 9.30 malam sehingga 10 malam. Jadi teruskan bersama kami di NT7 untuk mengikuti perkembangan terkini pilihan raya kecil P44 Perkhidmatan PAUD. Kembali kepada Jasmine di studio. Terima kasih Charles. Itu tadi rakan tugas Charles Muhan yang membuat liputan pilihan raya kecil Parlimen Perkhidmatan PAUD. Jadi jangan lupa mengikuti perkembangan pilihan raya kecil Perkhidmatan PAUD di NT7 dari masa ke semasa.